jadilah imam. Jadi imam tak ada masalah, tak ada masbuk, tak ada muafiq. Tuan-tuan biasa dengar, imam dia masbuk, dia ada kes terpencit tuan-tuan. Tapi tak apalah, bukan dia masbuk, cuma gambaran macam tu, seolah-olah masbuk. Jadi imam. Yang kedua, semayang sendiri. Semayang sendiri rugilah, tak dapatlah yang kata 27, 25 tu. Yang ni ialah untuk orang yang nak sembahyang berjemaah, wajib untuk dia pelajari dan fahami dengan berkaitan dengan masbuk dan juga muafiq. Baik tuan-tuan, kalau kita baca di sini takrifannya ialah muafiq, apa maksud dia? Iaitu dapat masa satu Fatihah yang pertengahan. Dapat masa, bukan dapat baca. Ya, kena faham tu. Dapat masa satu Fatihah yang pertengahan. Macam mana Fatihah yang pertengahan? Kita baca Fatihah, dalam bacaan ini tuan-tuan, dia ada bacaan yang laju, ada bacaan yang pertengahan, ada bacaan yang perlahan. Ya, tartil, tajwid dan juga al-hadar dalam bacaan Al-Quran. Ya, tartil yang slow, perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu slow. Macam imam kita baca tadi, dipagi dengan apa dia tuan-tuan? Tartil, tajwid saja, yang pertengahan. Dia pertengahan. Bacaan yang macam tu pertengahan. Dia ada hadar yang laju. Yang macam kalau budak-budak tahfiz ataupun kadang-kadang waktu tarawih kita baca secara hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu hadar. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan masa satu Fatihah yang pertengahan ialah kita baca secara pertengahan, tidak laju dan tidak perlahan. Maka masa tersebut kita tengok berapa saatkah bacaan Fatihah kita. Biasa berapa lama tuan-tuan? Tuan-tuan bisa kira berapa lama kita baca Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita tengok masa tuan-tuan, jam per jam kan? Agak berapa lama? Kita set masa. Yang tu yang kita kena faham berkaitan dengan masa. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 26 saat. Okey, sekitar itu 25-26 saat. Ya. Bacaannya macam mana? Bacaannya macam tadi lah. Lebih kurang macam tadi. Kita berhenti setiap wakaf tu, kita berhenti dan kita meraihkan hukum-hukum dalam bacaan tadi. Okey, kita meraihkan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tempoh 26 saat tadi, 25 saat, katalah kita ambil 25 saat. Kalau saya baca tadi perlahan sangat. Okey, 25 saat senang kita ambil angka tu. Dapat masa satu Fatihah yang pertengahan. Maknanya masa tersebut bermula daripada bila? Bermula daripada takbiratul ihram kita sehinggalah rukuk imam. Bermula daripada takbiratul ihram kita sehinggalah kepada rukuk imam, ataupun bermula daripada qiyam kita. Kalau daripada rakaat yang pertama nak pergi rakaat kedua, rakaat ketiga nak pergi yang keempat, bermula daripada qiyam kita sampailah kepada rukuk imam. Okey, sebab apa? Sebab berkaitan dengan masbuk dan muafiq
muwafiq ini boleh berlaku pada rakaat pertama, pada rakaat yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya contoh ada sembahyang zuhur. Sembahyang zuhur, rakaat pertama boleh tak jadi masbuk? Boleh. Rakaat yang kedua boleh tak jadi masbuk? Boleh. Rakaat yang ketiga boleh tak jadi masbuk? Boleh. Tiga keempat boleh. Setiap rakaat dia masbuk, boleh tak? Boleh. Kalau masbuk apa hukum dia? Rukuk serta merta, Fatihah ditanggung oleh imam. Okey, yang ni kita pergi nanti. Kita faham yang pertama. Bila faham yang pertama, insya-Allah yang kedua ni mudah. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah kita sebut tadi, dapat masa satu Fatihah yang pertengahan daripada takbir kita, takbiratul ihram kita sampailah kepada rukuk imam. Maknanya tuan-tuan kita takbir Allahu Akbar. Okey, bermulalah yang kata 26 saat tadi. Tuan-tuan dan puan-puan baca ataupun tidak Fatihah, itu perkara yang kedua. Sekarang masa lah, masa. Bila kita ada masa, sempat masa, bukan tuan-tuan, bukan saya kata mesti tuan-tuan tengok jam. Nanti kat semayang semua tekan stopwatch, tengok dapat tak? Fatihah tak baca? Tak boleh tuan-tuan. Fatihah kena baca. Okey? Jadi start daripada situ sampailah kepada rukuk tu masa. Baca tak baca? Itu yang nombor dua. Sekarang nak pastikan tuan-tuan masbuk ataupun muwafiq. Okey, pada anggaran kita, kita dapat masa satu Fatihah, tetapi kita tak baca. Contoh, bila mana kita tak baca tuan-tuan, apa hukum dia? Wajib menyudahkan Fatihah. Ya, masbuk muwafiq ni macam mana pun tuan-tuan, kalau kita ada masa daripada berdirinya kita, daripada qiyamnya kita, ataupun daripada takbiratul ihramnya kita tuan-tuan, sampailah kepada rukuk imam, ya, kita kena baca Fatihah. Sebab ada bacaan tersebut, ya, kadang-kadang tuan-tuan kita tunggu imam baca Fatihah, bermula Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Tak kira lah ketika imam baca Fatihah ataupun macam mana ke tuan-tuan, itulah saat kita sedang berjalan. Imam baca doa iftitah, imam baca Fatihah, kita tak baca lagi tuan-tuan. Sedangkan masa 25 saat itu sudah dikira. Adakah salah kalau kita tak baca? Tak salah. Sebab apa? Sebab kita sembahyang maghrib, kita sembahyang subuh, imam waladhdallin, selepas waladhdallin barulah kita nak baca Fatihah. Sebab itu cara yang terbaik. Tunggu imam dan dengar bacaan imam. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena faham yang ni dulu. Ya, faham. Kita dapat masa tak? Dapat masa. Kalau dapat masa, maka kita dibilang sebagai muwafiq. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita nak ambil masa lebih kurang dalam sejam lebih sikit ya, untuk kita fahami benda ni. Kemudian tuan-tuan, hukumnya apa dia? Hukum dia wajib untuk kita menyudahkan Fatihah. Ya, wajib untuk kita menyudahkan Fatihah. Imam tidak tanggung Fatihah makmum yang muwafiq. Dia tidak akan tanggung. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kita wajib untuk menyudahkan Fatihah kita sendiri-sendiri. Makmum-makmum, imam-imam. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sembahyang yang mana dia tidak baca surah Al-Fatihah. Mesti baca. Oleh kerana itu, tafsiran dalam mazhab Syafi'i, tidak sah sembahyang. Dalam mazhab yang lain, tuan-tuan, dia tidak ada perbincangan masbuk dan muwafiq. Imam rukuk. Innama ju'il imam liyutamma bih. Dia berdalilkan daripada hadis tersebut. Dijadikan imam itu ialah untuk diikuti. Maka bila diikuti, imam rukuk, makmum kena rukuk. Dia tidak ada makmum tunggu. Ya, kita kalau baca Fatihah lagi, kadang-kadang orang lain dia datang sekali dengan kita. Orang bukan mazhab Syafi'i,
Dia datang sekali kita, imam rukuk, dia rukuk. Ini kata tak habis pun baca Fatihah, tak sempat, dia tu. Contohlah. Kan kita sama-sama tak reti. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tuan-tuan ialah wajib untuk menyudahkan Fatihah. Imam tidak tanggung Fatihah muafiq, rukuk tanpa sempurna Fatihah, maka hukumnya apa dia? Batal solat makmum tadi. Batal solat makmum tadi. Dua orang masuk. Dua orang masuk, seorang ni jadi imam. Datang dua orang makmum. Bila datang tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar. Imam masih berada dalam keadaan kondisi membaca surah Al-Fatihah. Baru mula Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, sampailah waladdallin, amin. Imam ataupun makmum yang pertama tadi dia baca Fatihah. Ni semayang zuhur lah ni, semayang yang sir. Ya, semayang yang jahat tak ada masalah. Tapi makmum yang kedua, dia masuk, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia masuk dalam keadaan dia baca Allahu Akbar, dia membaca doa iftitah. Baca doa iftitah. Makmum yang pertama, dia masuk Allahu Akbar, dia terus membaca surah Al-Fatihah. Ya, dia membaca surah Al-Fatihah. Dengan kadar itu, dia mendapat, kalau tengok daripada takbir dia sampailah kepada rukuknya imam, dia ada masa. Dia ada masa. Tetapi makmum yang kedua, dia datang Allahu Akbar, dia buat macam biasa. Kan macam biasa. Salah ke? Tak salah. Sebab apa? Sebab pada jangkaan dia merupakan dia sembahyang macam biasa. Sempatlah imam, sebab imam pun baru datang. Rupa-rupanya imam tadi imam yang tak baca yang sunat. Dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah benda Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia tak laju, cuma dia tidak membuat perkara yang sunat. Bila tak buat membaca yang sunat, makmum yang kedua dia datang, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Baca sampai habis. Kan? Makmum yang pertama dia baca Fatihah. Okey. Sekarang ni tuan-tuan, di antara makmum yang nombor satu dan makmum yang kedua, mana satu yang masbuk, mana satu yang muafiq? Dapat tak masa satu Fatihah? Dapat. Kalau dapat masa satu Fatihah, maknanya dua-dua tadi ialah muafiq. Yang pertama dia dah settle Fatihah, imam rukuk, dia kena rukuk. Kan? Sama dua-dua ni, imam rukuk, bila kata muafiq, imam rukuk, dua-dua kena rukuk. Makmum yang pertama dia dah selesai, dia boleh rukuk bersama dengan imam. Selesai apa? Selesai bacaan Fatihah. Makmum yang kedua, dia mula dengan doa iftitah. Wa ana minal muslimin. Imam Allahu Akbar. Dia Fatihah tak baca lagi. Dia boleh tak rukuk? Tak boleh rukuk. Rukuk tanpa sempurna Fatihah batal solat dia. Batal solat dia. Dia ada imam pun Allahu Akbar, dia pun rukuk sekali, batal salat. Sebab apa? Sebab dia muafiq. Okey. Baik, terkadang tuan-tuan dia tak baca doa iftitah, dia baca yang sunat. Dia Fatihah bersama dengan imam. Imam Bismillahirrahmanirrahim, dia pun Bismillah juga. Kan sembahyang sir. Imam Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Cuma imam yang macam mana? Imam sembahyang zuhur, dia tak baca surah lah, cepatlah Allahu Akbar. Dia duk kala makmum ni, duk kala baca surah. Kan? Duk kala baca surah pula, surah Al-Kafirun. Kan duk main la a'budu ma'a wala antum a'abiduna ma'a wala ana a'budu ma'abadtum wala tak jumpa lakum dinukum, tuan-tuan. Bila tak jumpa lakum dinukum, dia jadi panjang.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abid. Tak jumpa. Bila tak jumpa tuan-tuan, mana ni? Imam rukuklah. Sedangkan dia dalam keadaan makmum yang muwafiq. Dalam keadaan dia dapat masa satu Fatihah tadi. Maka tuan-tuan apa jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah? Imam sudah rukuk. Bila imam sudah rukuk, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia ni makmum yang muwafiq. Dan dia ni tuan-tuan duk kalut yang bacaan yang sunat tadi. Bila kalut dalam keadaan yang sunat tadi, sedangkan dia telah sempurna Fatihah. Yang tadi tak sempurna, dia sudah sempurna Fatihah. Cuma selepas Fatihah tu dia baca yang sunat. Maka imam rukuk satu. Bila imam rukuk, sepatutnya tuan-tuan sebagai makmum dia kena rukuk sebab dia telah sempurna Fatihah. Dia bukan macam tadi. Yang tadi doa iftitah. Yang mula-mula tadi dia Fatihah tak sempurna lagi. Dia tak boleh rukuk. Yang ni dah sempurna Fatihah. Dia sepatutnya kena rukuk. Cuma dia baca surah. Dia baca surah. Dia tu kalau nak habiskan surah dia tu, imam sudah rukuk dan dia tidak rukuk lagi. Maka di sini tuan-tuan, makmum yang muwafiq yang macam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia hanya dimaafkan 2 rukun sahaja. Makmum yang macam ni hanya dimaafkan 2 rukun saja. Sama ada kadang-kadang setengah tu dia bukan baca surah, dia tak khayal. Imam dah rukuk, dia tak rukuk lagi. Dia khayal. Makmum yang macam ni tuan-tuan, yang muwafiq yang macam ni dah sempurna surah Al-Fatihah, bacaan Fatihah, dia hanya dimaafkan 2 rukun saja. Rukun yang macam mana? 2 rukun yang sempurna. 2 rukun yang sempurna. Macam mana 2 rukun yang sempurna? Imam rukuk, Allahu Akbar, dia masih main wala ana 'abidun ma 'abadtum. Kan? Wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Tak jumpa lagi dalam bunyi rukuk. Imam pun sami'allahu liman hamidah. 2 rukun. Okey lagi 2 rukun tak ada masalah. Dia masih qiyam lagi, tak rukuk lagi. Makmum ni, makmum yang muwafiq tadi ni. Imam pun turun. Allah nak sujud. Allahu Akbar. Dalam keadaan bentuk imam tadi sudah tidak dinamakan i'tidal, tidak nampak bentuk qiyam, berubah bentuk dalam keadaan kadar yang minimum rukuk. Minimum rukuk macam mana? Minimum rukuk ni sekadar kita boleh sampai kita punya tangan kita ke lutut. Ni rukuk yang minimum tuan-tuan. Kan bukan lurus lagi. Ni kadar minimum ni tuan-tuan sudah dikira sebagai rukuk. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalaulah makmum itu masih berada dalam keadaan qiyam, tidak rukuk lagi, maka ketika itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, batal solat makmum tadi. Ya, batal solat makmum tadi. Ataupun ni saya ambil yang jenis 2 rukun yang tuan-tuan. Ataupun makmum yang macam mana? Makmum yang sudah mengetahui bahawa imam ini dia jenis laju. Jenis laju tuan-tuan. Dia ni baca Fatihah, kemudian dia surah pendek. Dia dapat masa, sebenarnya dapat masa satu Fatihah, tapi imam ni jenis baca surah pendek-pendek. Ataupun dia baca Fatihah, dia nak tunggu imam baca surah baru dia nak baca. Sedangkan dia tahu dah imam ni solat maghrib, imam baca pendek surah, tapi dia nak tunggu juga tuan-tuan. Yang ni bahaya juga. Yang ni juga 2 rukun. Ya. Kalau kita tahu bahawa imam tadi jenis yang baca pendek, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena mula Fatihah lebih awal. Macam mana lebih awal? Bukan bermakna baca Fatihah bersama dengan imam. Baca dengan imam pun tak ada masalah. Cuma yang terbaik ialah ketika imam sudah baca setengah daripada Fatihah, maka ketika itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, makmum ni dah boleh untuk memulakan bacaan Fatihah.
cara dia. Ya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tengok tadi, yang tadi ialah dia baca Fatihah bersama dengan imam. Imam tidak baca surah, dia baca surah. Bila dia baca surah, dia duk kali tasbih 3 kali je. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Kadar minimum. Ya, subhana rabbiyal azim. Imam 3 kali. Kan, imam nak baca lebih, dia kena persetujuan daripada makmum. Subhanallah. Nak baca 10 kali, makmum kena tahu. Dia tak boleh suka-suka. Sebab tu nak jadi imam ni, dia kena pandai, kena reti juga. Kan, apa yang perlu, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dia bukan sebarang. Ya, asal nampak tu je, orang nampak. Contohlah tuan-tuan, kadang-kadang kita ni nampak orang Arab. Tolaklah jadi imam. Bukan macam tu tuan-tuan. Dia bukan syarat mesti orang Arab untuk jadi imam. Baik. Jadi yang kita bincang tadi ialah imam dia tak baca surah, imam dah rukuk, makmum membaca surah. Bila kadang makmum baca surah, salah ke makmum baca surah? Tak salah. Cuma dia tidak boleh terpisah dengan imam dalam keadaan lebih daripada 2 rukun yang sempurna. 2 rukun yang sempurna. Baik. Kemudian masalah yang baca doa iftitah tadi, macam mana pula? Kan, bacaan doa iftitah tadi ialah makmum yang macam mana yang kita sebut tadi, dia masuk dalam sembahyang, dia takbir bersama dengan imam. Allahu akbar, imam Allah akbar, dia pun Allahu akbar. Start daripada takbir dia sampai dah rukun imam, dia ada masa. Dia dapat masa 25 ataupun 26 saat tadi tuan-tuan. Cuma imam mula dengan Fatihah, dia mula dengan doa iftitah. Kan? Bila wa'ana minal muslimin, imam dah wala dhalin. Imam nak rukuk, dia tak boleh rukuk lagi. Dia ada Fatihah yang masih tertanggung. Boleh tak dia rukuk? Tak boleh dia rukuk. Dia mesti sempurnakan Fatihah dia. Maka di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila imam rukuk, kan? Imam rukuk satu. Kan? Dia kalau ikutkan hukum, dia mesti ikut berserta dengan imam. Tetapi dia Fatihah tak sempurna, dia kena sempurnakan Fatihah. Boleh tak dia terpisah dengan imam? Boleh dia terpisah dengan imam. Macam mana? Maknanya imam terus ke depan dengan kadar tidak melebihi 3 rukun yang panjang. Kalau sebut 2 rukun yang sempurna. Kalau sebut 3, bermakna 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. Dia dalam sembahyang dia ada rukun-rukun pendek, ada rukun-rukun panjang. Rukun panjang apa dia? Rukuk. Kan? Kalau selepas itulah bahagian rukuk. Satu. Rukuk ni tuan-tuan nak rukuk lama mana boleh? Lama mana pun boleh. Tak masalah. Rukuk. Kemudian i'tidal rukun pendek. I'tidal rukun pendek. Sujud rukun panjang. Sujud rukun panjang. Bangun, duduk antara 2 sujud, rukun pendek. Pendek ni maknanya macam mana? Maknanya kita tidak boleh lebih daripada kadar. I'tidal lama mana tuan-tuan? Kadar tasbih yang disebutkan. Kadar tasbih yang disebutkan. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, kan? Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ataupun yang panjang lagi, Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'ul ardh. Kan? Boleh juga tuan-tuan. Itu kadar. Duduk antara 2 sujud. Okey, kadar bacaannya ataupun kadar tasyahud yang pendek. Itu saja kadar. Tak boleh panjang lebih daripada itu. Kemudian sujud imam, sujud yang kedua. Itu dah sampai kepada rukun panjang yang ketiga. Makmum tadi
Yang kata muafiq tadi, yang dia baca surah tadi tuan-tuan, dia tak boleh terpisah dengan imam sampailah kepada peringkat imam dah bangun, nak bangun kepada tiang. Ketika itu dia mesti turun rukuk, sempurnakan Fatihah dan rukuk. Dia tidak boleh tuan-tuan naik lagi, wala ana a'budu ma'abattum wala antum a'buduna ma'abud. Sorry, itu balik dalam bab doa iftitah tadi. Kalau dengar doa iftitah, selesaikan Fatihah, rukuk, dan pastikan sebelum imam bangun kepada tiang ataupun imam bangun daripada sujud. Ya, tak boleh terpisah lebih daripada 3 rukun yang baca. Ya, kalau tak sempat juga, Ustaz tak sempatlah bacaan Fatihah. Dia ni dah bacaan lambat. Dia pergi baca doa iftitah dulu, dia pula baca Fatihah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang dia tadabbur sungguh tuan-tuan. Bila tadabbur sungguh-sungguh, dia baca lambat pula tuan-tuan. Dia nak tadabbur juga sampai waladdallin tuan-tuan. Maka apa yang perlu dia buat? Kalau imam dah sujud yang kedua, dia rasa tak sempat, dia kena mufaraqah. Kena niat mufaraqah. Tak niat mufaraqah, batal salat. Sebab dia dah terpisah daripada imam lebih daripada 3 rukun yang banyak. Baik. Begitu juga yang lupa. Yang lupa apa tuan-tuan? Lupa baca Fatihah. Tu imam sedar tuan-tuan. Imam pagi sedar, bacaan sedar, alih kan dalam Ramadan tarawih sedar dia baca, lupa baca Fatihah. Dia sudah lupa bacaan Fatihah. Biasa kan? Kadang-kadang terlupa baca. Kita dapat tak masa? Dapat masa. Bila dapat masa, kembali kita kepada muafiq. Kita kena ingat, dapat sahaja masa satu Fatihah, kita adalah muafiq. Tak boleh rukuk bersama dengan imam selagi mana kita tidak dapat membaca surah Al-Fatihah. Mesti sempurna Fatihah. Bila kata muafiq, wajib menyudahkan Fatihah. Itu hukum dia. Itu hukum dia. Baik, lupa imam dah rukuk, maka apa hukum muafiq? Wajib sempurnakan Fatihah. Ataupun syak, kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam baca macam biasa kan. Imam rukuk. Kita bukan nak tengok jam pun lah. Sebenarnya aku tahu nak tengok jam. Aku ni muafiq dah. Kita agak-agak dia. Bila agak-agak tuan-tuan, tengok sebenarnya imam rukuk. Aku ni tak sempurna lagi Fatihah ni. Duk iyyakan na'budu lagi, imam dah rukuk Allahu Akbar, kita duk iyyakan na'budu lagi. Kan? Tapi tadi ni rasa macam terlewat sikit baca Fatihah. Kan? Terlewat sikit. Dah ambil nafas dan sebagainya kan, ataupun ada baca doa iftitah yang pendek yang ringkas, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila contoh. Kemudian barulah kita baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin macam biasa. Rasanya dapat kedok, maka tuan-tuan kita dikira sebagai hukum muwafiq. Dikira sebagai hukum muwafiq. Sebab apa? Sebab kita bukan nak tengok jam. Kan? Duk perhati, duk masa macam dapat masa, cuma tadi mungkin terlewat sikit bacaan tu, terperlahan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca macam biasa, tapi kita baca slow sikit contoh. Dapat ke masa dikira sebagai dapat, dan hukumnya ialah muwafiq. Wajib untuk dia menyudahkan Fatihah. Okey? Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah, imam lupa baca surah. Imam lupa baca surah. Imam lupa baca surah ni. Pernah terjadi tuan-tuan? Pernah terjadi. Ialah imam dia baca, dia sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat. Ni rakaat pertama lah ni. Rakaat pertama.
Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, waladdallin. Baca macam biasa. Terlupa baca surah. Sembahyang Jumaat, imam Allahu Akbar. Bukan. Makmum ni tuan-tuan. Kan bukan kata semua orang jadi mengaji. Sembahyang Jumaat semua pakat rukuk tuan-tuan. Sedangkan masing-masing duk tunggu imam al-Ghali baca surah lah. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Dia tunggu yang tu lah. Tiba-tiba imam tak baca, imam al-Ghali Allahu Akbar terus. Apa jadi tuan-tuan? Masing-masing kata, tak dan baca Fatihah, kira masbuk lah. Semua rukuk tuan-tuan. Sedangkan masing-masing dapat masa satu Fatihah bermula daripada takbir diri dia, bukan takbir imam kan, bermula daripada takbir dia sampailah pada rukuk imam tadi. Dia sempat boleh baca Fatihah sebab imam tadi dia mula-mula Allahu Akbar, dia baca doa iftitah dulu. Sempatlah doa iftitah lagi, imam baca bacaan Fatihah pun bacaan dengan kadar yang sederhana. Tengok dari sudut logik memang dapat. Cuma makmum ni yang dia faham apa dia? Tak dan baca Fatihah, tak sempat baca Fatihah. Sebab imam dah rukuk, dia pun Allahu Akbar juga bersama dengan imam. Batal habis sembahyang Jumaat pula tuan-tuan. Bila semua rukuk masing-masing semua tak baca surah Fatihah, apa jadi? Batal sembahyang makmum tadi. Yang baca Fatihah siapa dia? Imam seorang saja. Apa jadi tuan-tuan? Imam seorang baca, adakah imam seorang saja baca sah tak? Imam tadi juga tidak sah juga sebab sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat wajib paling kurang 40 orang. Dengan imam-imam pun batal. Sebab tu imam-imam ni dia kena bagi maklumat berkaitan dengan masbuk dan muwafiq kepada makmum dia. Kena bagi tahu kepada makmum dia, cerita kepada makmum dia. Sebab sah dia terkadang bergantung kepada sahnya makmum. Nak sembahyang Jumaat ni tuan-tuan, makmum yang macam mana? Makmum yang reti dalam bab solat berjemaah ni, makmum yang baca Fatihah yang betul, yang tahu rukun sembahyang, yang sunatnya apa dia, boleh bezakan di antara yang rukun dan juga yang sunat. Itu tugasan dalam bab solat Jumaat. Kita datang ramai 10,000 orang sembahyang jemaah kita, tapi seorang pun tak boleh baca Fatihah. Bukan sebab malam dah lama semua tak belajar tu kan. Boleh tak sembahyang jemaah macam tu sah? Boleh tak sah. Sebab dalam mazhab Syafi'i kena ada 40 orang yang mukallaf. 40 orang yang mukallaf yang wajib solat Jumaat. Dia imam, makmum dia solat Jumaat tu perempuan semua. Boleh tak? Sah tak? Tak sah juga. Sebab orang perempuan tak wajib solat Jumaat. Tak wajib solat Jumaat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu cerita bab Jumaat dah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemudian apa lagi masalah gagak? Gagak ni gagak yang semula jadi, bukan gagak yang buat-buat. Gagak pun sama juga. Bila dia dapat masa satu Fatihah tapi dia ni jadi gagak, tak sempat nak habis bacaan Fatihah. Iya kena buru tak habis-habis lagi tuan-tuan. Imam dah rukuk, sedangkan imam tadi memang dah panjang, dah cukup, dah dapat dah masa satu Fatihah. Kalau kita tengok daripada diri dia, maka dia juga wajib untuk sempurnakan Fatihah dia dan diberi tempoh 3 rukun yang panjang, dimaafkan 3 rukun yang panjang. Tak habis juga ihdina sirat, dia gagal tuan-tuan. Imam dah dah sujud yang kedua, dia masih belum sempat sempurnakan Fatihah dia. Apa yang boleh dia buat? Iaitu dengan cara dia mufaraqah. Kalau dia nak sempurnakan juga, kalau dia nak sempurnakan juga, dia kena mufaraqah daripada imam tadi. Ya. Kemudian imam lupa baca surah, kita cerita, atau baca surah pendek. Imam membaca surah pendek ataupun imam laju. Imam baca surah pendek kan, waladdallin, makmum duk anggap nak tunggu.
Imam Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Makmum Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'taina 3 ayat ya. Fatihah 7 ayat. Macam mana ni? Maka di situ tuan-tuan makmum tadi, selagi mana dia ada masa, dapat masa satu Fatihah. Saya ulang banyak kali ni. Dapat masa supaya benda tu tertanam dalam minda dia. Selagi mana dia dapat masa satu Fatihah, maka dia dikira sebagai muafiq. Imam baca surah pendek, imam lupa baca surah, ataupun dia sendiri lupa baca Fatihah, ataupun dia mula solat dia dengan bacaan doa iftitah, ataupun dia gagap, selagi mana dia mendapat masa makmum tadi, masa satu Fatihah yang pertengahan, ya, sama ada dia baca ataupun tidak Fatihah tersebut, maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia dikira sebagai muafiq. Hukumnya ialah wajib untuk dia sempurnakan bacaan Fatihah. Imam tidak tanggung bacaan. Kalau dia rukuk tanpa bacaan Fatihah, batal solat. Ya, senang tuan-tuan. Benda ni boleh berlaku pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga, dan seterusnya lah. Ya. Jadi itulah tuan-tuan ya, caranya. Begitu juga dengan masbuk. Jelas di sini. Sebab tu saya sebut tadi, insya-Allah kita cuba habiskan dalam tempoh 1 jam. 1 jam lebih sikit dalam masa sikit. Kemudian yang kedua ialah masbuk. Masbuk juga boleh berlaku pada rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat yang ketiga dan keempat. Okey. Masbuk tidak dapat masa apa? Masa satu Fatihah yang pertengahan. Contoh, imam baca Fatihah dengan cara yang laju. Rakaat yang pertama okeylah dia baca surah. Kan? Sembahyang Isyak. Bila sembahyang Isyak, tu imam ni memang jenis qari. Kan? Bila baca surah, orang Arab pula tuan-tuan, qari. Allahu Akbar, dia baca surah panjang surah. Rakaat kedua pun Fatihah baca surah panjang pula pada tu kan. Masuk rakaat yang ketiga tuan-tuan, dah siap. Dia baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia baca laju. Dia buat Allahu Akbar. Makmum ni duduk rakaat yang ketiga. Bila rakaat yang ketiga, tengok pada bacaan imam tadi, waladdallin, imam Allahu Akbar, turun rukuk. Maka makmum dapat dah masa satu Fatihah. Tengok tadi memang tak dapat masa satu Fatihah. Bila tidak dapat masa Fatihah, makmum tadi digelar sebagai makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk. Apa hukum masbuk? Rukuk serta merta. Fatihah ditanggung oleh imam. Ustaz, rakaat yang ketiga tak ada masalah, rakaat yang ketiga pun. Bahkan masbuk boleh jadi pada rakaat pertama. Dia masbuk je. Pertama pun masbuk, yang kedua pun masbuk, yang ketiga pun masbuk, rakaat yang keempat pun dia masbuk juga. Boleh tak? Boleh. Boleh berlaku yang demikian. Rakaat pertama, masuk Allahu Akbar, imam baca laju dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kan? Masa dapat tak? Kalau ikutkan di situ waladdallin patutnya baca surah. Tapi kalau baca surah pun tuan-tuan tak dan 25 saat dah ataupun 26 saat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah Akbar. Satu ayat tak apa tuan-tuan. Surah dah lah, surah pendek, satu ayat pula dia ambil. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok-tengok memang tak cukup masa. Kalau ikutkan tadi, makmum ni tadi tunggu bacaan surah imam. Kan? Tapi masa tak dapat. Bila masa tak dapat tuan-tuan, makmum tadi dikira sebagai masbuk. Rakaat pun kedua imam buat benda yang sama pun jadi masbuk juga. Rakaat ketiga lagi-lagi lah tuan-tuan, tak baca jahat, tak baca kuat pun jadi masbuk juga. Apa yang perlu untuk dibuat oleh makmum? Makmum kena rukuk serta merta. Dia tak boleh
duk tunggu juga, tak boleh. Nak sempurnakan Fatihah juga, tak boleh. Ya. Tugas makmum ialah untuk dia rukuk serta-merta. Okey, itu tugas makmum. So, rukuk serta-merta, Fatihah ditanggung oleh imam. Baik. Kita pergi kepada masalah. Okey. Masalahnya tuan-tuan ialah masbuk tadi nak dapat rakaat mestilah dia sempat tamakninah dalam rukuk bersama dengan imam. Ini biasa tuan-tuan. Biasanya tuan-tuan, kita datang solat, imam tengah rukuk, Allahu Akbar, imam tengah rukuk. Bila imam tengah rukuk, kita pun Allahu Akbar. Makmum tadi dikira sebagai masbuk lah. Memang dia tak ada masa. Ketika qiyamnya imam, ya, daripada takbiratul ihram sampailah rukuk imam tadi, dia tak ada masalah. Imam sekarang dalam keadaan rukuk, Allahu Akbar, dia pun takbir. Dia kena takbir. Takbir pula kena ingat. Kadang-kadang orang takbir, dia takbir Allahu Akbar terus, tak pisah di antara rukun takbiratul ihram dan juga takbir intiqalah, takbir perpindahan rukun. Dia kena Allahu Akbar turun, kan, turun rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan, bukan Allahu Akbar. Tak boleh itu, dia kena pisahkan di antara dua perbuatan itu. Ya. Jadi bila takbir Allahu Akbar, imam duduk rukuk lagi. Dia Allahu Akbar, dia nak turun rukuk, tuan-tuan, imam ya, sami'a Allahu liman hamidah, tak sempat nak taman, dia baru touch, tak, kan, dia imam dah bangun, tak sempat berselisih dengan imam. Bila berselisih dengan imam, apa yang perlu dilakukan oleh makmum tersebut? Dia kena terus bangun i'tidal. Dia kena terus bangun i'tidal. Tak boleh dia baca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanallah, tak boleh tuan-tuan. Itu bukan rukuk dia. Kalau dia baca juga batal solat. Melainkan makmum yang muafiq. Makmum yang muafiq tak ada masalah. Dia sempat tamakninah bersama dengan imam. Kesempatan dia memang muafiq. Cuma imam tadi baca tasbih sekali, dia nak baca 3 kali. Kan dia rukuk, imam subhanallahil azim, imam baca pendek, tasbih yang pendek, subhanallahil azim, sami'allahu liman hamidah. Makmum yang muafiq, dia nak baca 3 kali, tak ada masalah. Subhanallahil azim wa bihamdihi, subhanallahil azim wa bihamdihi. Dia nak baca 3 kali, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia makmum yang muafiq. Ya, cuma yang terbaik ialah dia bersegera untuk ikut imam. Dia bersegera untuk ikut imam. Ini ialah makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk, kalau dia masbuk dan dia mendapat tamakninah bersama dengan imam pun sama, boleh untuk dia panjang. Contoh, imam Allahu Akbar turun rukuk, dia pun Allahu Akbar, sempat tamakninah bersama dengan imam, maka di situ dia boleh juga untuk baca tasbih tadi 3 kali. Boleh untuk dia baca. Walaupun imam tadi rukuk Allahu Akbar, subhanarabbil azim, sami'allahu liman hamidah, makmum sempat tamakninah bersama dengan imam. Sebab apa? Kadar tamakninah adalah kadar subhanallah. Dalam keadaan berdiri, berhenti sama-sama berhenti subhanallah, sempat dia bersama dengan imam. Dalam keadaan rukuk tadi, maka makmum tadi dikira rukuk tadi ialah rukuk dia. Bila dikira rukuk dia, boleh untuk dia teruskan bacaan tasbih sebanyak 3 kali tadi, yang walaupun imam sudah i'tidal. Tetapi kalau makmum yang masbuk tadi, dia tak sempat untuk tamakninah rukuk bersama dengan imam, maka tidak boleh untuk dia terus bacaan membaca tasbih tadi dalam rukuk dia. Sebab itu bukan rukuk dia. Itu bukan rukuk dia. Lebih-lebih lagi kalau dah Allahu Akbar, imam dah sami'allahu liman hamidah, dia pergi rukuk juga, dia tahu dah imam dah qiyam, nak qiyam, dalam keadaan qiyam sami'allah dah, tapi dia pergi rukuk juga, tuan-tuan, batal terus sembahyang. Oh, tak mula lagi, dah mula lah tadi, takbir tadi dah mula lah, cuma dia pergi rukuk juga dalam keadaan dia dah nampak imam dah i'tidal. Ada orang yang buat macam tu, kan? Dia kata tak apa, yang penting dapat rukuk, imam tak qiyam lagi tu, imam baru sami'ah.
dia pergi rukuk juga, konon-kononnya nak dapat Fatihah, nak dapat rukuk, nak dapat rakaat, dia pergi rukuk juga, batal solat. Batal solat. Serta-merta batal solat. Yang ni ramai yang buat macam ramai yang buat macam ni. Kan kita perhati yang datang lewat tu, kalau kan imam besar dia, itu pun juga batal terus sembahyang. Tak payah sembahyang, takbir ni. Kan dia begitu je. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia mestilah dapat tamanninah bersama dengan imam sekiranya dia masbuk dalam keadaan rukuk tadi. Dalam keadaan rukuk tadi. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu penjelasan secara ringkas yang perlu untuk kita fahami. Tuan-tuan faham yang ni? Faham ta'rif alif? InsyaAllah datanglah masalah yang macam mana pun tuan-tuan, selagi mana tuan-tuan boleh berpegang dengan ta'rif ini, insyaAllah kita akan dapat memahami hukum hakam berkaitan dengan masbuk dan juga muafiq. Okey, saya buka untuk soalan. Silakan. 12 soalan. 12. Yang tarikh muafiq dengan masbuk, adakah ditarifkan pada permulaan dia masuk ataupun perlu bertukar-tukar sekejap muafiq, sekejap masbuk dalam? Okey, terima kasih. Soalan cantik. Soalan pertama saya jawab dulu soalan pertama. Okey. Status makmum ni dia boleh bertukar. Tak semestinya rakaat pertama dia masbuk maka dia terus jadi masbuk sampai akhir, tak semestinya. Ataupun dia masbuk daripada rakaat pertama, dia muafiq, dia terus muafiq sampai akhir, tak semestinya. Dia boleh jadi rakaat pertama dia masbuk, rakaat kedua dia muafiq. Rakaat ketiga dia masbuk boleh. Boleh jadi? Boleh. Rakaat pertama dia masbuk. Dia tak dapat masa satu Fatihah yang pertengahan. Rakaat yang kedua, okeylah, imam baca surah. Panjang elok. Masuk rakaat yang ketiga, imam express penuh. Kan? Tak dapat masa seterusnya. Mak menjadi apa? Jadi masuk. Dia boleh bertukar-tukar. Ya, tak semesti dia konsisten jadi muafiq. Kalau dia muafiq rakaat pertama, dia muafiq sampai akhir. Masuk rakaat pertama, dia masuk sampai akhir. Ataupun masuk rakaat pertama saja muafiq je. Tak syarat begitu. Syarat dia ialah kita faham ta'rif. Pertama dia boleh masuk, rakaat kedua muafiq. Rakaat ketiga dia masuk, rakaat keempat muafiq. Boleh jadi. Allah Alam. Okey. Ada soalan kedua. Bagi yang lain. Yang lain dapat faham kan? Satu contoh itu kata imam baca Fatihah atau imam baca surah yang pendek. Okey. Pernah terjadi ke surah ni? Pernah dia di surau ni? Apa makmum buat? Soal Isyak. Okey. Rakaat kedua. Bacaan Fatihah tu memang secara sederhana lah. Tapi tiba-tiba Ustaz imam baca surah Al-Kausar, cepat tu. Pakar semua rukuk apa? Bila semua rukuk kan? Kalau ikutkan mazhab Syafi'i, tak baca surah Fatihah. Sedangkan dapat tak masa. Dia tak semestinya imam baca surah Fatihah kita dikira sebagai muafiq. Terkadang imam baca Fatihah, tapi imam baca laju macam tadi saya sebut tadi. Imam baca laju dan baca surah pendek pula. Tengok masa daripada Fatihah Bismillahirrahmanirrahim ataupun daripada takbiratul ihram kita. Sebab apa? Sebab mula Fatihah yang pertengahan itu ialah mula daripada takbiratul ihram kita. Mula daripada takbiratul ihram kita. Mula daripada takbiratul ihram, imam baru baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, tapi baca laju. Kemudian dia baca pula surah yang pendek. Tengok masa tadi sampai rukuk imam tak dapat pun masa 25 saat atau 26 saat tadi. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, makmum tadi dikira sebagai makmum yang masuk. Tapi kalau baca tu okey je. Patutnya kalau tengok baca macam biasa, cuma baca surah pendek, kita tunggu imam baca. Baca surah kita barulah nak baca Fatihah. Maka dapat masa, selagi mana dapat masa, dia dikira sebagai muafiq. Allah Alam. Ada lagi soalan? Tak ada soalan? Ya. Okey, dia sembahyang tadi. Kalau yang jadi macam tu, kalau kita nak berpegang dalam mazhab Syafi'i, maka sembahyang tadi perlu diulang. Sembahyang tadi perlu diulang. Kalau kita nak taklid dengan mazhab yang lain, mazhab Hanafi, mazhab Maliki sebagai contoh,
dia tidak perlu untuk diulang. Ini perbincangan yang panjang lah. Perbincangan yang banyak. Tak perlu diulang sebab apa? Sebab bagi mereka Fatihah kalau mazhab Maliki sembahyang sir, sembahyang jahar, semua makmum diam. Sebab tu mereka heran tengok mazhab Syafi'i ni bismillah. Baca apa? Imam kan? Imam baca. Tengok je lah. Jadi makmum mazhab Maliki senang, betul tak? Tangan boleh hangat. Biar macam tu tahu. Mazhab Maliki kan? Imam baca kata makmum diam. Imam rukuk. Imam ijtihad. Tak ada nak baca. Senang bagi makmum. Maknanya makmum ni imam baca surah secara jahat ataupun secara sir, tak payah baca Fatihah. Imam rukuk, dia pun rukuk. Maknanya tidak ada permasalahan berkaitan dengan masbuk dan muafiq dalam masalah kita. Kita je tuan-tuan. Oleh kerana kita ni wajib membaca Fatihah, maka di situ timbulnya perkara ataupun permasalahan berkaitan dengan masbuk dan juga muafiq. Ustaz, sebenarnya sepanjang Jumaat Ustaz lebih 3 rukun. Ini bukan soalan kita ketika soalan sembahyang biasa. Okey. Kalau kita dah lebih 3 rukun, Ustaz kata mufaraqah. Dia ni konsep macam mana, kita ada perlu mufaraqah atau macam? Okey. Dalam solat Jumaat jadi panjang lagi perbincangan. Kan? Dalam solat Jumaat dia ada berkaitan dengan permasalahan mesti solat berjemaah. Makmum pula makmum yang sah sembahyang ni. Okey. Jadi kita ni kalau dah berlaku benda yang macam tu dalam solat Jumaat pula. Kan? Bila berlaku dalam solat Jumaat pula tuan-tuan, makmum tadi kalau dia mufaraqah, kan? Mufaraqah maknanya dia tidak sah, dia kena sempurnakan zuhur. Sebab Jumaat tak boleh untuk dia buat solat. Kan? Dia kira mufaraqah daripada imam. Dia berbeza kalau makmum tadi, makmum yang dapat 1 rakaat bersama imam dalam solat Jumaat itu bab lain. Yang ni dia mufaraqah. Bila dia mufaraqah, dia kena sambung dengan solat zuhur. Tetapi tuan-tuan, kalau dia termasuk dalam kalangan 40 orang, 40 orang aja, dia kena bagi tahu imam. Imam tadi saya mufaraqah, sembahyang tadi semua tadi kena ulang balik. Kena sembahyang zuhur balik. Bincang banyak tu. Bincang dalam tempat kita tuan-tuan 40 orang tak ada. Kan 40 orang satu kampung. Sebab tu imam nak sembahyang Jumaat, dia kena pastikan yang belakang dia ni paling kurang ada tuan-tuan cukup bilangan 40 orang bersama dengan dia yang bacaannya betul, sembahyangnya betul dan sebagainya. Okey? Menjawab kan? Tak ada khutbah balik dah, kita lepas zuhur lah. Tak ada khutbah dah. Dia sembahyang Jumaat ni bukan dia ulang-ulang. Dia bukan ulang habis sembahyang macam dulu waktu PKP ada orang cadang. Kita buatlah sembahyang ulang 2 kali, 3 trip, 4 trip. Dia ada mana-mana ada sembahyang Jumaat macam tu. Sembahyang Jumaat ni tuan-tuan, kalau ada masjid sebelah buat sembahyang Jumaat juga. Sini tak ada sembahyang, dia buat padang sebelah tu, kawasan sebelah tu, dia buat sembahyang Jumaat juga. Dekat dengan kita, tanpa sebab dia pergi buat situ. Maka di situ dia tengok mana yang takbiratul ihram dulu. Yang tu yang sahih. Pertama-tama buat satu tempat pula tuan-tuan. Habis satu grup, datang satu grup bagi sembahyang Jumaat. Dia bukan jadi sembahyang waktu. Sembahyang Jumaat ni dia ada waktu satu je. Dia habis satu grup, okey selesai. Habis tak ada. Naik pula khotib yang kedua. Khutbah pula tak ada tuan-tuan. Dia bukan sembahyang, bukan yang jadi macam tu. Kalau surat lagi putih atas macam tu. Yang tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Adakah dia menjadi syarat untuk sembahyang berjemaah? Tak syarat kan? Tak ada syarat. Buat solat je. Alif diri ni rasa malas nak datang masjid, kan? Beli kereta baru, nak parking kereta takut cala saja. Tak sembahyang, tak pergi sembahyang saja. Kereta baru apa semua kan? Sembahyang di rumah. Bila sembahyang boleh sah sembahyang, tak masalah. Sebab tak syarat untuk berjemaah. Tak ada khutbah tak apa dah. Tak ada nak buat dia sembahyang solat. Okey? Ikut disiplin mazhab Syafi'i ni, kita kalau nak ambil satu set kan, maksudnya daripada guru, daripada rukun solat, syarat sah, syarat batal semua lah. Maksudnya kalau kita sengaja mencampur ke mazhab, apa haram tak?
Okey, dalam bab mencampurkan mazhab ini berlaku perselisihan pandangan ulama. Hatta selepas berlaku perbuatan itu barulah kita nak kata pun ada pandangan. Mana kita orang awam ni tuan-tuan, ya. Sebenarnya kalau ada pertanyaan, sebenarnya kita cuba untuk permudahkan bagi satu fatwa, satu pandangan hukum yang memudahkan masyarakat. Kalau dalam mazhab tadi tuan-tuan, dalam sembahyang isyak tadi kan ada yang tadi terlewat Ustaz, adakah kami semua kena qada nak kena bagi tahu, nak kena buat iklan ke nanti kat surau nak kena qada balik. Tarik sekian tuan-tuan, ada terbatas sembahyang kita kena qada balik. Tak payah tuan-tuan. Sebab kita ambil pandangan mazhab yang lain yang membenarkan perkara tersebut dan dikira sebagai sah. Campur untuk mazhab ni kan sembahyang tak apa. Sebab kita kira masalah-masalah yang rawamid, masalah-masalah yang sukar. Tak belajar ni memang tak jumpa, memang tak faham. Belajar juga tak faham-faham. Bukan kata masalah ni, masalah kalau kita sebut itu masalah haid, nifas. Berapa ramai orang perempuan yang faham? Berapa ramai orang perempuan yang faham? Ustaz, haid saya dah lebih 15 hari ni, 16 hari. Kan? Darah nak keluar, kira haid dah Ustaz. Haid dah tuan-tuan. Berapa hari? 3 bulan setengah darah nak keluar. Haid tak sebanyak. Kan ada yang tak mengerti sampai peringkat yang macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perbincangan kita untuk masuk bulan Muharram silakan ada lagi. Ada salah takut saya tak tahu. Tentang perkiraan rakaat. Katakan dia muafiq. Jadi daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat dia tak dapat rukuk bersama imam. Jadi perkiraan rakaat dia macam Dia muafiq. dia muafiq. Okey. Daripada rakaat pertama sampai rakaat keempat dia tak dapat rukuk bersama imam. Okey. Jadi perkiraan rakaat dia 3 atau 4 bersama imam atau Okey, selagi mana dia muafiq, ingat hukumnya pada dia wajib untuk membaca surah Fatihah. Okey. Dia tak dapat rukuk bersama imam. Tak dapat rukuk bersama imam, kalau salah sebab dia muafiq, dimaafkan 3 rukun yang baca. Dimaafkan 3 rukun yang baca. Dia muafiq. Allahu Akbar, imam rukuk, tak rukuk lagi. Sami Allah liman hamidah, tak rukuk lagi. Allahu Akbar, tak rukuk lagi tuan-tuan. Dia muafiq. Muafiq itu permasalahan yang kita sebutlah. Ya. Allahu Akbar ke atas. Allahu Akbar. Kan? Dia muafiq, wajib untuk dia baca surah Fatihah. Waladhdallin, imam nak bangun, waladhdallin dia baru Allahu Akbar. Dia baru turun. Kan? Sebab apa? Contohnya dia terlupa baca surah Fatihah. Kan? Dia terlupa baca, dia berrukuk. Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar. Dia pun sami Allah liman hamidah. Dia sempurnakan sampailah dia qiyam ini. Okey, bila dia qiyam, imam dalam keadaan qiyam, dia pun qiyam. Imam pula baca surah panjang. Bila baca surah panjang tuan-tuan, dia dapat masa lagi 25 saat ataupun 26 saat kadar Fatihah. Yang satu Fatihah yang pertengahan, dia juga dikira sebagai muafiq. Maka di situ dia wajib untuk sempurnakan Fatihah. Okey, selesai? Boleh. Kita bukan membimbangkan Imam Syafi'i. Ada imam lain mengatakan kalau kita sembahyang yang jahar bukan sir. Kita sembahyang tak tahu itu mana bila imam baca tidak akan kemudian gitu. Baca kalau tidak kemudian dia tak baca Fatihah. Cuma baca Fatihah sembahyang isyak rakaat yang ketiga dan keempat dia. Rakaat pertama kedua yang mana imam baca dia dengar saja. Tapi dia kata sah, adakah boleh konsep ni? Boleh, itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dalam masalah bacaan jahar selagi mana imam baca, kita tak perlu untuk baca. Itu mazhab Hanafi. Tak ada masalah. Tuan-tuan yang ikut mazhab Hanafi dipersilakan, tapi seeloknya kita ikutlah keseluruhan. Untuk keluar daripada khilaf, kita ambil keseluruhan. Set lengkap. Set lengkap macam mana? Daripada wudu, perkara yang membatalkan wudu, sembahyang kita sama je. Cuma dari bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah mazhab Hanafi kata kalau imam baca Fatihah dalam keadaan jahar, namun tak wajib baca. Dengar macam idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum
la'allakum turhamun. Okey, boleh. Tak ada soalan. Lagi soalan? Cakap lama-lama macam tu bukan ada sarapan lagi. Nasi lemak tak ada minum air tak boleh. Dia haus juga tuan-tuan. Jadi, okay, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya harap benda ni tuan-tuan boleh kita kongsikan, kita sampaikan. Yang penting kita dulu kena faham. Kita dulu kena faham. Kemudian kita nak sampaikan kepada ahli keluarga kita, paling tidak kan, pada anak isteri kita, cerita kepada mereka berkaitan dengan permasalahan masbuk dan juga muafiq ini. Tuan-tuan nak mengaji kitab masbuk dan muafiq, tak ada masalah. Nak buka kitab Bahjah Al-Martiyah, tak ada masalah. Saya buat kitab tadi tuan-tuan, dia ada perbincangan yang panjang lagi. Ada beberapa masalah lagi tuan-tuan. Ada masalah khilaf, dia jadi masbuk ke jadi muafiq. Khilaf dalam mazhab Syafi'i. Syekh Rabi kata macam ni, Ibn Hajar kata macam ni. Syekh Rabi kata tak, yang ni masbuk. Ibn Hajar kata tak, muafiq. Contoh. Berlaku juga permasalahan yang macam tu. Itu perbincangan yang panjang-panjang lagi lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ambil dan kita faham dulu berkaitan dengan kearifan ini, insya-Allah tuan-tuan, sampai masa insya-Allah kita ada pengajian. Di sinilah tuan-tuan, kita ada pengajian kitab fiqh, insya-Allah. Sampai ketika kita akan cuba uraikan. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang baik itu daripada kearifan di saya. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan sepanjang perkongsian kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.